Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pembelajaran sejarah tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita belajar masih lagi bab 2 kebangkitan nasionalisme, subtopik 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia. Jadi kita dah belajar perkembangan nasionalisme di India, kita dah belajar di China. So slide kali ini kita akan belajar perkembangan nasionalisme di kerajaan Turki Uthmaniyah dan juga kebangkitan nasionalisme di negara Jepun. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Okey, 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia iaitu kerajaan Turki Uthmaniyah, dan di negara Jepun kita akan bincang berkenaan dengan faktor gerakan nasionalisme, kita akan bincang berkenaan dengan isu-isu sepanjang gerakan nasionalisme dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan nasionalisme di negara-negara tersebut. Okey, so kita pergi dahulu kepada nasionalisme di Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme Barat pada abad ke-19. Maknanya berlaku penjajahan Barat, perluasan kuasa oleh Barat pada abad ke-19. Okey, jadi wujudlah dua gerakan yang kita panggil sebagai pertama gerakan Islah ataupun gerakan pemulihan, dan yang kedua ialah gerakan Pan-Islamisme iaitu penyatuan persaudaraan Islam. So sebelum itu kita pergi sedikit berkenaan dengan sejarah Empayar Turki Uthmaniyah. Okey, sejarah Empayar Turki Uthmaniyah diasaskan pada 1299 oleh Osman bin Ertugrul. Okey, jadi ini ialah Osman bin Ertugrul. Okey, Empayar Islam ataupun khilafah yang terpanjang dan terlama di dunia, iaitu memakan masa hampir 625 tahun. Okey, bermula daripada Khulafa Ar-Rashidin sehinggalah yang paling last sekali ialah Empayar Turki Uthmaniyah. Okey, memerintah secara khilafah Uthmaniyah ataupun memerintah secara khilafah Islamiah. Okey, so ini ialah peta di mana kawasan taklukan semasa kemuncak iaitu pada tahun 17,000 iaitu seluas 5.2 juta kilometer persegi. Okey, kalau tengok dekat situ warna hijau tu ialah kawasan-kawasan taklukan Empayar Turki Uthmaniyah. So antara negara yang dikuasai termasuklah negara Greece, Bulgaria, Mesir, Hungary, Romania, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, sebahagian tanah Arab dan sebahagian benua Afrika. Okey, so kita pergi kepada sultan ataupun khalifah yang terkenal sepanjang pemerintahan Empayar Turki Uthmaniyah. So kerajaan Turki Uthmaniyah ni mempunyai lebih kurang 36 sultan ataupun khalifah. Kita bincang yang terkenal sahaja. Yang pertama sekali yang ni memang terkenal, Sultan Mahmud ataupun Sultan Mehmed yang kedua, ataupun dipanggil sebelah barat kita panggil sebagai Mehmed the Conqueror. Maknanya penakluk paling agung lah, ataupun kita kenal sebagai Sultan Al-Fatih yang bermaksud pembuka. Okey, dia membuka kota Konstantinopel. Okey, dia memerintah sebanyak 2 kali iaitu pada 1444 hingga 1446. Selepas itu dia kembali semula ke jawatan khalifah pada tahun 1451 hingga 1481. Okey, berjaya menakluk Konstantinopel daripada Empayar Byzantine pada 29 Mei 1453 pada usia 21 tahun sahaja. Okey, memang hebat dia ni, memang hebat Sultan Mehmed yang kedua. Jadi Sultan Mehmed kedua ni menepati hadis Nabi SAW. Okey, kata Nabi, Konstantinopel akan ditakluk oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Jadi mengikut cerita sejarah Sultan Mehmed yang kedua ni, beliau ataupun baginda merupakan seorang yang warak, seorang yang alim, menguasai 5 bahasa, mahir berperang, strategi perang, menguasai ilmu-ilmu yang sangat hebat. Okey, dikatakan waraknya Sultan Mehmed kedua ni, beliau tidak pernah meninggalkan solat berjemaah, tidak pernah meninggalkan solat qiyamul lail dan tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib. Okey, so ni ialah di mana apabila Sultan Mehmed kedua telah berjaya menawan Konstantinopel daripada Empayar Byzantine, itu ialah apabila Sultan Mehmed kedua masuklah ke kota Konstantinopel. Okey, seterusnya ialah sultan yang kedua kita akan jumpa Sultan Sulaiman. Okey, Sultan Sulaiman ni kita panggil sebelah barat ataupun orang Eropah panggil dia sebagai The Magnificent, yang terhebat. Okey, ataupun digelar sebagai Al-Qanuni. Okey, memerintah daripada tahun 1520 hingga 1566, memerintah paling lama iaitu selama 46 tahun, merupakan zaman keemasan Turki Uthmaniyah. Okey, kerana apa? Kerana pada waktu itu dikatakan rakyat sangat kaya. Okey, semua rakyat kaya, tak ada miskin, sehingga tiada yang mohon zakat. So boleh diceritakan binatang buas pun tidak memburu ternakan, tidak memburu binatang ternakan. Nak bagi tahu bahawa rezeki mencurah-curah pada waktu Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerintah. Okey, digelar Al-Qanuni kerana berjaya menyusun dan mengkaji sistem undang-undang. So Al-Qanuni
al-kanuni, kanun. Okey, dia asal daripada perkataan undang-undang. Okey, ditakuti oleh negara Eropah ketika itu. Ceritanya apabila Sultan Sulaiman al-Kanuni ni mendapat tahu bahawa negara Perancis ingin mengadakan tarian bercampur antara lelaki dan perempuan yang boleh menjerumus kepada maksiat. Jadi Sultan Sulaiman menghantar surat kepada negara Perancis, okey, memberi amaran, okey, kalau kau buat juga tarian ni, okey, kami akan serang, hancurkan kamu. Jadi selama 100 tahun Perancis tidak membuat majlis tarian tersebut. Betapa takutnya orang-orang Eropah kepada Sultan Sulaiman al-Kanuni pada waktu ini. Okey, seterusnya ialah yang ketiga sultan yang terkenal. Saya tulis di sini ialah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Okey, merupakan benteng terakhir umat Islam yang memerintah daripada tahun 1876 hingga 1909. Berjaya menghapuskan 90% hutang kerajaan kerana pada waktu ini kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai hutang yang sangat banyak. Apabila kalah dengan Perang Dunia yang Pertama, lagi banyak hutang. Jadi disebabkan oleh kecerdikan oleh Sultan Abdul Hamid II ni, okey, baginda berjaya menghapuskan 90% hutang kerajaan. Seorang sultan yang hebat selepas Sultan Sulaiman, pelindung kepada bumi Palestin. Pernah diceritakan bahawa gerakan Zionis pada waktu tersebut ingin mengambil tanah jajahan ataupun ingin masuk ke tanah Palestin, okey, dan dia menawarkan untuk menghapuskan semua hutang-hutang kerajaan Turki Uthmaniyah, tetapi Sultan Abdul Hamid kedua ni menolak cadangan tersebut dan menghalau keluar Zionis tersebut. Jadi bagi dia mempertahankan bumi Palestin, okey, berjaya mempertahankan kejatuhan khilafah, okey, membina landasan kereta api dari Istanbul ke Mekah, okey, dan yurannya kalau musim haji percuma, tetapi landasan tersebut dimusnahkan ataupun diletupkan oleh Lawrence of Arabia pada Perang Dunia yang Pertama. Okey, menjadi benteng terakhir umat Islam apabila dua khalifah selepasnya cuma boneka sebelum jatuh kerajaan Turki Uthmaniyah menjadi republik. Jadi boleh dikatakan Sultan Abdul Hamid kedua ni merupakan khalifah yang terakhir yang berkuasa secara mutlak untuk memerintah kerajaan dan memerintah umat Islam pada waktu tersebut. Okey, so kita balik semula kepada dua gerakan tadi. Yang pertama, gerakan Islah, merujuk kepada gerakan pemulihan Islam dipelopori oleh Sayyid Jamal ad-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh, iaitu pelajarnya dan merupakan seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar. So ini ialah Sayyid Jamal ad-Din Al-Afghani dan ini ialah Syekh Muhammad Abduh. Okey, imperialisme barat di Mesir menyebabkan berlakunya pertemuan kebudayaan antara Eropah dengan kebudayaan tempatan. Walaupun Mesir ni di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah, tetapi barat ataupun British pada waktu itu telah melakukan penjajahan terhadap Mesir. Jadi berlaku pertemuan kebudayaan antara Eropah dengan kebudayaan tempatan dan mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Jadi gerakan Islah ini menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan Hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. So itu ialah gerakan Islah. So kita pergi yang kedua ialah gerakan Pan-Islamisme. Okey, digerakkan ataupun dipelopori oleh Sultan Abdul Hamid II yang kita bincang tadi sebagai penaung kepada umat Islam, iaitu sebagai khalifah umat Islam pada waktu itu, akibat daripada imperialisme barat ke atas negara muslim yang lain. Sebab pada waktu itu banyak negara-negara muslim dijajah oleh imperialisme barat, termasuklah kerajaan Turki Uthmaniyah ni diancam oleh kuasa barat. Okey, jadi Sultan Abdul Hamid II nak mengukuhkan kedudukan khalifahnya. Jadi Sultan Abdul Hamid kedua menggerakkan gerakan Pan-Islamisme. Jadi pada tahun 1883 dibantu oleh Sayyid Jamal ad-Din Al-Afghani dengan menubuhkan satu kumpulan yang dinamakan sebagai Al-Urwah Al-Wuthqa, iaitu ikatan yang kuat. Okey, memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Tu tujuan kumpulan ini ditubuhkan. Okey, bersama dengan Syekh Muhammad Abduh, iaitu pelajarnya, merupakan pensyarah di Al-Azhar, menerbitkan akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa di Paris, okey, di Perancis, untuk menyebarkan idea Pan-Islamisme, iaitu seruan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa barat pada waktu tersebut. Okey, kita pergi lagi kepada gerakan Pan-Islamisme. Okay, kita tengok sikit di dunia Melayu, iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani merupakan tokoh utama ataupun tokoh ulama alam Melayu yang pertama yang menuntut di Universiti Al-Azhar. So itu ialah Syekh Wan Ahmad Al-Fatani menyokong usaha Pan-Islamisme oleh Sultan Abdul Hamid II. Jadi dikatakan juga Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ini dilantik oleh Sultan Abdul Hamid II sebagai pengarang kitab-kitab untuk menyebarkan idea-idea Pan-Islamisme oleh Sultan Abdul Hamid.
Hamid II. Okey, menyeru umat Islam khususnya di alam Melayu bangkit bersatu di bawah khilafah Islamiyah untuk melawan penjajah. Pada 1914, Empayar Uthmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas penjajah bangkit berjuang bersama Empayar Uthmaniyah. Jadi gerakan ini mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia, termasuklah di tanah Melayu di Malaysia ini. Contohnya kebangkitan Tok Janggut menentang British pada 1915. Ramai lagi sebenarnya, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Okey, banyaklah ulama-ulama di tanah Melayu pada waktu itu mendapat pengaruh daripada gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan. Okey, so kita pergi kepada nasionalisme di Jepun pula. Okey, digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Jadi kita pergi dahulu kepada sejarah Jepun, unik sedikit. Okey, sebab apa? Sebab Jepun ini diperintah oleh shogun, iaitu jeneral tentera, bukannya diperintah oleh maharaja. Jadi maharaja pada waktu itu dianggap sebagai wakil dewa ataupun wakil utusan daripada Tuhan mereka, jadi tidak layaklah untuk memerintah sebab dia terlampau suci. Okey, jadi pemerintahan ataupun pentadbiran ini diserahkan kepada shogun, iaitu jeneral tentera, mempunyai kuasa pentadbiran melebihi maharaja. Okey, jadi shogun ni ada banyak dinasti. Yang pertama sekali pada 1192 hingga 1336, Shogun Kamakura, itu nama keluarga. Shogun Muromachi pada 1338 hingga 1573, dan Shogun Tokugawa yang terakhir sekali sebelum pemerintahan Jepun moden, iaitu pada 1603 hingga 1867. So ni ialah Shogun Tokugawa yang paling akhir. Okey, seterusnya semasa diperintah oleh Shogun Tokugawa, Jepun adalah negara yang tertutup. Dia mengamalkan dasar tertutup dan hubungan dunia luar sangat terbatas. Jadi tak adalah pedagang-pedagang luar yang akan datang. Pada waktu itu pedagang-pedagang asing yang ada cumalah daripada orang-orang Cina sahaja yang masuk ke negara Jepun. Okey, tapi pada satu tahun iaitu 1853, sebuah kapal daripada Amerika Syarikat muncul di pelabuhan Tokyo. Jadi Jepun terpaksa membuka dasar negara dan membenarkan kapal tersebut berlabuh. Jadi menyebabkan Amerika Syarikat ini membuka pejabat di konsulatnya di Shimoda. Jadi ramailah warga-warga asing daripada Eropah masuk ke Jepun pada waktu itu. Okey, jadi akibat daripada kedatangan ramai warga asing, jadi masyarakat Jepun pada waktu itu dah tergugat kerana apabila ramai warga asing masuk ke Jepun, jadi budaya-budaya tempatan mula dipinggirkan sebab pengaruh-pengaruh barat mula masuk ke Jepun. Jadi wujud dua golongan pada waktu itu, iaitu satu golongan yang ingin membaratkan Jepun atau untuk memodernkan Jepun terus. Okey, jadi kita panggil sebagai golongan untuk memulihkan kuasa maharaja, dan yang kedua ialah golongan yang nak mengekalkan pemerintahan shogun yang dah berkuasa beratus-ratus tahun sebelum ini. Jadi seterusnya berlakulah perang Boshin, okey, yang merupakan revolusi pertama, tercetus apabila maharaja membubarkan shogun dan mengambil alih kekuasaan Jepun. Jadi inilah kita panggil sebagai gerakan pemulihan Jepun ataupun gerakan pemulihan Meiji. So pada tahun 1868, Maharaja Mikado Meiji melancarkan gerakan pemulihan Jepun. So maharaja mengambil balik kuasa pentadbiran Jepun daripada shogun ataupun jeneral tenteranya. Jadi Maharaja Meiji menekankan pemodenan mengikut model barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa barat. Kalau tengok pakaian Maharaja Meiji pada waktu itu nampak macam barat western sikit. Kalau dulu macam samurai pakaian dia. Sebab apa? Sebab Maharaja Meiji ni dia nak ikut pemodenan mengikut model barat. Okey, supaya Jepun dihormati oleh kuasa-kuasa barat yang lain. Okey, dia prinsip dan semangat Bushido dijadikan asas untuk membina nasionalisme dalam kalangan rakyat. So semasa era pemulihan Meiji ni, Bushido ni sangat penting. Apa itu semangat Bushido? Semangat Bushido ni ialah sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Semangat Bushido inilah yang membuatkan tentera-tentera Jepun sangat bersemangat apabila berperang dan banyak kemenangan yang diperolehi oleh Jepun. Okey, kita akan bincang lepas ni. Alright, selepas itu langkah pemulihan Meiji, yang pertama sekali Maharaja Meiji membuat satu dasar pemodenan angkatan tentera darat dan tentera laut. Jadi pada tahun 1872 tentera laut ditubuhkan dengan 17 buah kapal. Jadi tentera Jepun memiliki 17 buah kapal. So Jepun membeli daripada kerajaan British, okey, diupah British untuk ajar macam-macam lah. Jadi pada 1894 Jepun telah mempunyai 28 buah kapal moden, 24 buah kapal dan torpedo. Jadi apabila Jepun rasa dah kuat, dah hebat, dah moden, pada tahun 1894 hingga 1895 Jepun menang perang dengan China.
okey, apabila dia merebut tanah Manchuria. Okey, selepas itu 10 tahun kemudian pada tahun 1904 hingga 1905 Jepun menang lagi, okey, dengan pihak Eropah pula sekarang iaitu Rusia. Jadi inilah merupakan kemenangan pertama wakil timur melawan wakil Eropah. Jadi Jepun semangat, okey, disebabkan oleh semangat Bushido tadilah Jepun menang perang dengan Rusia, okey, mempunyai disiplin yang tinggi, semangat, okey, dia rela mati demi ketua dan demi negara mereka. Okey, Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Okey, namun begitu desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Okey, dia jadi penjajah pula di Asia. Dia jajah negara China, dia pergi jajah negara Burma, dia pergi jajah negara kita Malaysia. Okey, dia pergi ke Singapura, Filipina dan sebagainya. Kalau tengok dekat sini, okey, ni ialah peta jajahan takluk Jepun pada 1945. Okey, dia pergi jajah Korea, Manchuria, sebahagian China, lepas tu pergi ke Malaya ataupun Melayu pada waktu itu, pergi ke Indonesia pun ada, okey, Filipina. Okey, jadi tak eloklah apabila mereka macam ni. Jadi apabila nak mengakhiri Perang Dunia Kedua, negara mereka menerima akibatlah, iaitu pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka berakhirlah Perang Dunia Kedua dan berakhirlah berakhirlah imperialisme oleh Jepun pada waktu itu. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat, nasionalisme ni boleh kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, untuk menamatkan penjajahan kuasa asing ataupun menuntut perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa. Contohnya yang berlaku di India, okey, berlaku di Mesir dan berlaku di China. Okey, so di India dijajah oleh British, okey, lama beratus tahun. Di Mesir pun dijajah, China pun perubahan politik daripada dinasti Qing pergi ke Republik. Okey, selepas itu yang kedua, gerakan pembaharuan dalam negara untuk mengekalkan kedaulatan. Contohnya Empayar Uthmaniyah. Okey, selepas itu di negara Jepun. Okey, dia tidak dijajah tapi dia buat pembaharuan dalam negara untuk mengekalkan kedaulatan. Okey, jadi kita sewajarnya mengambil iktibar untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara. Jadi setakat itu sahaja. Boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan, tekan link di description video di bawah ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih kepada yang telah subscribe dan juga boleh like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. So, pembelajaran seterusnya kita akan belajar 2.4 pula, iaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, termasuklah negara Filipina, negara Myanmar ataupun Burma, negara Vietnam, negara Indonesia dan juga negara Thailand. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.